Assalamualaikum. Semoga anda dalam lindungan dan rahmat Allah selalu. Dalam hidup ini, setiap kebaikan yang kita lakukan akan berbalas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, setiap keburukan yang dilakukan akan berbalas keburukan. Kebaikan membawa ketenangan, keburukan membawa sebaliknya. Mungkin itulah sebabnya kenapa seseorang itu sukar untuk move on dari masa lalunya yang banyak titik-titik kelam. Bayangan masa lalu menyebabkan rasa bersalah, rasa hina dan tercemar yang tak berkesudahan. Jadi, bila seseorang itu terus dibelenggu dosa-dosa silamnya, macam mana nak move on? Apa yang boleh dibuat? Ada 3 perkara. Yang pertama, istighfar dan taubat. Istighfar ertinya kita memohon keampunan Allah. Taubat ertinya kita berjanji dengan Allah untuk tidak mengulangi dosa itu. Kalau kita janji kita tak akan ulang lagi dosa tu, bermakna kita kena ada penyesalan. Kalau tak menyesal, itu bukan taubat namanya. Kerana janji kita tu tak sungguh-sungguh. Jadi bila kita terus dibayangi oleh dosa-dosa yang lalu, sampai menjejaskan kestabilan emosi dan fungsi kehidupan, teruslah istighfar, teruslah taubat. Lakukan secara terus-menerus. Saya dah taubat dah, Sarah. Saya dah tak nak buat dah. Tapi tiap-tiap malam, mesti saya teringat. Saya sedih sangat. Cik Embun. Itulah kerjanya syaitan. Syaitan tahu kelemahan manusia ni dekat mana. Dia nak kita jadi lemah dan terus lemah. Jadi, dia terus bisikkan dosa-dosa kita yang dulu tu supaya apa? Entahlah. Supaya kita give up. Supaya kita putus asa. Supaya kita rasa kitalah manusia yang paling teruk sekali ke atas dunia ni dan langsung tak ada peluang untuk kita jadi baik. Supaya kita rasa sedih dan hilang semangat dan lepas tu terus down. Betul ke ni, Sarah? Betul, Cik Embun. Itulah yang syaitan nak. Tapi Allah kata apa? Allah kata Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi, walau apa pun yang telah pernah kita buat, Allah kata kita tetap ada harapan. Harapan ni Allah sendiri yang jamin dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 di ayat yang ke-53. Jadi, jangan sesekali awak fikir macamlah dosa awak tu besar sangat sampai langsung tak ada harapan. Kata Mufti Menk, don't think that your sins are the size of mountains and there's no hope. Sebenarnya Cik Embun, sebagai manusia, kita memang tak dapat lari dari melakukan dosa. Tapi apa yang Allah nak dari kita? Allah nak kita taubat dan kembali kepada Allah. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-222, Allah menyukai orang yang bertaubat. Allah menyukai orang yang bertaubat. Bukannya orang yang merasakan diri dia tak pernah buat salah. Okey, yang itu yang pertama ya, istighfar dan taubat. Sekarang yang kedua. Yang kedua, perbaiki diri. Selepas kita istighfar dan taubat, kita kena perbaiki diri supaya kita tidak lagi mengulangi kesilapan yang dulu. Kalau boleh, jauhkan diri kita dari persekitaran yang dulunya pernah menyebabkan kita tersalah langkah atau silap dalam membuat keputusan. Jauhkan diri kita dari lingkungan yang mengajak kepada keburukan. Dan kalau boleh, carilah lingkungan yang mengajak kepada kebaikan kerana ini secara tak langsung akan mempengaruhi tujuan kita. Jadi, apa yang boleh kita buat untuk memperbaiki diri? Mula-mula kita perbaiki solat sebab solat adalah jalannya untuk kita mendapat pertolongan Allah kan? Kalau dulu kita jarang-jarang solat, sekarang usahakan untuk solat 5 waktu. Kalau dulu solat kita selalu di hujung-hujung waktu, sekarang usahakan untuk solat di awal waktu. Selain solat, buatlah apa yang Allah suruh kita buat. Jangan buat apa yang Allah tak bagi kita buat. Bila bercakap tentang memperbaiki diri ni kan, kita tak dapat lari dari perlunya ilmu. Macam mana nak baiki sesuatu tu kalau kita tak ada ilmunya kan? Samalah dengan diri kita ni. Untuk menjadi lebih baik, kita perlukan ilmu. Jadi, orang yang nak memperbaiki diri, kena rajin menghadiri majlis ilmu. Kena banyak belajar. Belajar tentang akidah,
belajar tentang fiqh, belajar tentang mengenal Allah, belajar tentang akhlak. Dan perlu banyak bersabar kerana sudah pasti banyak cabarannya. Syaitan tu kan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Iya ke Sarah? Iya, Cik Embun. Syaitan tak suka kita dekat dengan Allah. Bila kita rajin belajar kerana Allah, syaitan akan membisikkan di hati kita ni macam-macam. Supaya kita rasa penat lah, rasa mengantuk lah, macam-macam. Jadi, hati-hati ya. Selalu minta pertolongan dan perlindungan Allah. Yang paling penting dalam memperbaiki diri ni adalah niat. Niat kita harus ikhlas kerana Allah. Apa-apa ketaatan yang kita buat haruslah kerana mengharapkan redha Allah semata-mata, bukan kerana mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Jadi, kita kena belajar macam mana nak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, dalam memperbaiki diri ni sangat banyak cabarannya. Kenapa kita perlu belajar macam mana nak ikhlaskan ibadah kerana Allah? Kerana hanya orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah yang akan dapat bertahan dan mengharungi cabaran ini. Okey, selain memperbaiki diri, apa lagi yang perlu kita buat? Ini yang ketiga ya, perbanyak amal soleh. Sibukkan diri kita dengan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Ada 3 sebab. Yang pertama, sebab Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua, sebab setiap kebaikan yang kita buat, kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau anda tak percaya, cuba lihat dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 di ayat yang ke-7. Dan sebab yang ketiga, kesibukan mengejar kebaikan akan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hidup kita ni kan sebenarnya sangat singkat. Di sepanjang hidup kita ni kan, kita pasti akan melakukan kesilapan. Yang penting, kesilapan itu disusuli linangan air mata taubat. Dengan taubat, anda akan menemukan harapan dan sinar baru buat meneruskan kehidupan. Dosa-dosa silam yang dulu tu tak perlulah diceritakan kepada sesiapa. Cukuplah Allah saja yang tahu. Kemudian, kita terus perbaiki diri. Buat apa yang Allah suruh, jangan buat apa yang Allah larang. Sibukkan diri dengan sebanyak mungkin kebaikan. Mudah saja kan? Sesungguhnya hidup ini ada rumusnya yang mudah. Begitulah cara kami melihat kehidupan. Kalau anda ingin melihat lebih banyak video seumpama ini, silakan subscribe dan tekan loceng notifikasinya sekali ya. Terima kasih atas segala perhatian dan sokongan. Mohon maaf atas sebarang kekurangan dan kelemahan. Saya Cikgu Sarah. Assalamualaikum.